Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Muhsin Majlis, Kombinasi Penilai Kehakiman Pejuang Derajat Keadilan. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, pengurusan emosi dan mental, begitulah tajuk pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, emosi dapat didefinisikan sebagai reaksi terhadap seseorang maupun peristiwa. Emosi dapat ditunjukkan ketika masa seseorang terhadap sesuatu, marah kepada seseorang atau takut akan sesuatu. Mental pula melibatkan akal, pemikiran atau proses intelektual. Rasa bangsa ini sering menanti dari bibir ke bibir masyarakat pada masa kini berkenaan isu ketidakstabilan emosi, khususnya dalam kalangan remaja. Kata kunci saya yang pertama dalam konteks faktor ketidakstabilan emosi dan mental dalam kalangan pelajar. Tekanan dalam akademik merupakan satu punca yang menyebabkan masalah stres dalam kalangan pelajar. Tekanan akademik ditarifkan sebagai pengalaman di mana seseorang pelajar dibebani oleh tuntutan masa dan tenaga untuk mencapai matlamat akademik tertentu. Tekanan boleh datang daripada pelbagai sumber yang berpotensi. Impak kepada pelajar dari segi emosi dan akademik. Setengah pelajar yang gagal dalam peperiksaan menghadapi tekanan apabila tidak dapat menunjukkan keputusan peperiksaan yang tidak memuaskan kepada mereka. Menurut kaunselor LPKKN Mat Nur Saiman, beliau berkata 11,596 orang termasuk remaja mendapatkan bantuan bimbingan kaunselor kerana berhadapan isu kesihatan mental sepanjang 2020 hingga September lalu. Kajian mendapati bahawa tahap tekanan akademik yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan masalah psikologi dan fizikal seperti kemurungan, kegelisahan dan gangguan berkenaan. Tekanan yang seterusnya menjejaskan keputusan akademik. Para hadirin yang dimuliakan, marilah kita luaskan takrifan minda kepada faktor yang kedua. Tekanan keluarga turut merupakan punca masalah stres dalam kalangan remaja. Anak-anak ini kurang mendapat kasih sayang yang sepenuhnya daripada kedua-dua ibu bapa mereka yang sibuk dengan urusan kerja sehingga tidak punya masa bersama keluarga. Terdapat beberapa faktor dalam keluarga seperti konflik perhubungan, masalah kewangan, masalah kerjaya, masalah penjagaan anak, campur tangan pihak ketiga dan lain-lain. Tekanan yang berlaku dalam keluarga memberikan kesan yang negatif kepada emosi, psikologi dan mental ahli keluarga. Fenomena sedemikian menunjukkan masalah sosial, hubungan keluarga yang tidak berkualiti dan perkembangan psikologi kanak-kanak yang terganggu. Contohnya, anak-anak sepatutnya meluangkan masa bersama keluarga pada hujung minggu, namun ibu bapa masih sibuk dengan urusan kerja sehingga tiada masa untuk kanak-kanak. Kegiatan buli di sekolah juga turut menjadi faktor remaja mengalami tekanan. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak akan menjadi mangsa buli di sekolah dan akan memendam perasaan mereka. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah SJSD Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata sebanyak 38 kes buli berlaku di sekolah-sekolah di negara ini. Dalam tempoh 4 bulan yang pertama tahun ini bermula Januari yang dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi. Mangsa buli cenderung untuk mengalami pelbagai jenis emosi. Mereka mungkin merasa marah, pahit, terdedah, tidak berdaya, kecewa, kesepian dan terbenci dari rakan-rakan mereka. Akibatnya, sekiranya pembulian berterusan, mereka mungkin mengalami kemurungan dan juga boleh menyumbang kepada pemulihan diri.
Hadirin yang dihormati, natijahnya apabila golongan remaja ini menghadapi ketidakstabilan emosi, hal ini dapat mendorong mereka untuk mengalami kemurungan. Masa kemurungan lebih suka menyendiri dan tidak mahu berkomunikasi bersama orang lain. Hal ini sudah tidak wajar untuk kita biarkan kerana boleh menyebabkan mereka kehilangan keyakinan diri serta peningkatan psikologi yang serius. Remaja akan bertindak menyembunyikan kemurungan dan kegelisahan kerana berasa tiada manfaat meluahkan perasaan. Sebagai penutup bicara, kita perlulah cakna akan kesihatan mental dan emosi dan bijak dalam mengambil langkah untuk mengatasi ketidakstabilan emosi, terutamanya dalam kalangan remaja demi kepentingan bersama. Perkasa yang dapat dilakukan oleh ialah kita sewajarnya menggunakan amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian. Hal ini penting supaya masa mereka tidak dihabiskan dengan perkara yang tidak berfaedah. Contohnya, golongan anak muda ini boleh berjoging dan melakukan aktiviti senam aerobik pada masa lapang. Oleh itu, semua pihak perlu bulatkan iltizam untuk mengalami isu ketidakstabilan emosi dalam kalangan remaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.